الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma, kata dia, zawwajni abi imra'atan min Quraisy falamma dakhalat alayya ja'altu la anhashu laha mimma bi minal quwwah 'ala al-ibadah minas sawmi was salati. Faja'a Amru ibn al-As ila kannatihi hatta dakhala 'alayha faqala laha kaifa wajadti ba'lik? Qalat khairar rijal aw ka khairal bu'ulah min rajul lam tufattish lana kanafan wa lam ya'rif lana firasha fa aqbala alayya fa'adhamani wa 'addani bilisanihi faqala ankahtuka imra'atan min Quraisy dhata hasab fa'adaltaha wa fa'alta summa intalaqa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fashakani فأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال لي أتصوم النهار؟ قلت نعم. قال وتقوم الليل؟ قلت نعم. قال لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر. قلت إني أجدني أقوى من ذلك. قال فاقرأ في كل 10 أيام. فقلت إني أجدني أقوى من ذلك. قال أحدهما إما حسين وإما مغيرة فاقرأه في كل 3. قال ثم قال صم في كل شهر 3 أيام إني أقوى من ذلك. قال فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام وهو صيام أخي داود. قال حسين ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة فإما إلى السنة وإما إلى بدعة فمن كانت فترته إلى السنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقال هلك أو كما قال. Hadis sahih rawahu Ahmad daripada Abdullah ibnu Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ni seorang sahabat Nabi yang mahir dalam bidang politik dan ketenteraan. Abdullah ibnu Amr radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah menjadi panglima ketika mana membuka Baitul Maqdis dan juga membuka negara Mesir daripada cengkaman Romawi zaman dulu. Jadi Abdullah ibnu Amr ni, dia ni seorang sahabat yang cukup hebat. Zaman Sayyidina Umar, dia diangkat oleh Sayyidina Umar untuk menjadi gubernur Mesir. Tuan-tuan yang biasa pi umrah, buat umrah ziarah, pi ke Mesir,
nanti mereka akan bawa kepada tuan-tuan satu masjid, nama dia Jami' Amru, iaitulah Masjid Abdullah ibnu Amru, itu masjid dia. Dan Nabi SAW pernah menceritakan tentang kelebihan-kelebihan dia. Kita pernah baca hadis ni di balik pulau, lama dah dulu ni, mengenai saat-saat kewafatan Abdullah ibnu Amru. Bagaimana waktu dia wafat, dia duduk menangis sepanjang sakaratul maut dia, waktu dia duduk terlantak atas katil, duduk menangis, sehingga kan anak dia mai jumpa dia. Anak dia tanya dia, wahai ayah, pasal apa kerja menangis ni? Sedangkan kamu ni antara orang yang pernah hidup pada zaman Nabi SAW. Apa dia jawab? Dia kata, aku menangis ni bukan pasal aku takut nak mati, tapi aku menangis ni aku terkenang bagaimana sebelum daripada aku kenal Nabi SAW, aku adalah orang yang paling benci dengar nama Nabi. Aku risau apa? Aku risau di saat itu aku dimatikan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan aku belum lagi memeluk Islam. Aku takut sangat waktu itu. Alhamdulillah, bila aku masuk Islam, Allah Ta'ala bagi kepada aku satu sinar, dan orang yang paling aku sayang adalah Nabi SAW. Dan kesedihan yang lain yang menyelubungi diri aku pasal apa? Pasal zaman aku dulu, dia kata, waktu aku jadi gubernur, kami ni dilantik di kalangan orang-orang yang bukan orang berada. Maknanya mereka ni orang kebanyakan. Dilantik jadi orang-orang besar, jadi yang berhormat, jadi menteri, jadi timbalan menteri apa semua. Mereka ni bukan ada apa. Mereka ni diangkat berdasarkan kemahiran dan kepandaian mereka untuk nak memimpin negara. Tapi hari ni, dia kata, waktu tu dia tak mati ke? Dia kata hari ni hampa boleh tengok orang-orang yang diangkat menjadi pemimpin, mereka menggunakan kepemimpinan mereka itu untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Zaman kami dulu ni ikat perut. Kalau rakyat tak makan, kami lebih lapar daripada rakyat. Tapi zaman lah, Abdullah bin Amru dia sebut, zaman lah, dia kata zaman aku sebelum nak mati ni, tengok pemimpin-pemimpin macam mana mereka naik dalam keadaan mereka miskin, dan mereka menjadi kaya di atas kepimpinan yang mereka buat. Mereka kaut semua reta-reta masuk kepada mereka. Itulah yang paling aku sedih, tuan-tuan. Itu saat ataupun waktu dia nazak. Hadis ni dia nak abang-abang kat kita. Dia nak cerita tentang pak dia, Amru. Pak dia kata, zawajni abi imra'atan min Quraisy. Satu ketika dulu, pak aku sudah menghantar aku untuk pergi menikah dengan satu perempuan daripada keturunan Quraisy. Falamma dakhalat alayya ja'altu la anhashu laha. Cuma dia kata, waktu aku menikah dengan perempuan tu, aku tak apa layan dia sangat. Pasal apa tak layan ni? Mimma bi minal quwwah 'ala al-ibadah minas saumi was salati. Pasal waktu tu aku main semangat. Semangat apa? Semangat aku kira nak buat ibadat sampai aku lupa di rumah aku ada bini. Tuan-tuan, tu dia yang kata sahabat Nabi ni. Kita semangat kaki kedai kopi sampai lupa bini masak di rumah. Dia ni semangat, rajin main ke masjid, rajin duk mengaji, rajin duk puasa sunat, rajin duk semayang sunat, sampai dia dengan isteri dia ni macam tak ada apa. Balik rumah tengok bini dia senyum sikit-sikit, masuk bilik ambil ayat semayang, kira semayang sunat aja. Habis semayang sunat keluar asap pi pancok tengok bini senyum pula, lepas tu masuk baca Quran pula. Lepas tu habis baca Quran, keluar bini pula duduk main nak menyeredeh. Kata tak boleh, saya puasa ni. Puasa pula jelah tu. Oh tuan-tuan, kalaulah ada lagi orang di zaman tu ada lagi di zaman kita, lega banyak bini kita. Tapi lah duk ada macam mana? Dia duk kira sibuk macam-macam. Duk di rumah dengan bini pun tak sembang, kira duk main telefon ni. Sagi masuk dalam grup ni, sagi tengok Facebook lah, tengok apa. Habis tak ada kerja, main game. Tok Wan main game belon lah kan.
Sampai Tok pun kata, amboi Tok Wan hang, dia dengan telefon sampai dia tak sedar Tok duk ada orang ni, baru dia letak tepi. Kan? Tuan-tuan, kita hari ni macam tu lah. Itu yang berlaku kepada Abdullah ibnu Amru. Jadi tuan-tuan sekalian, bila keadaan dia macam ni, tiba-tiba pak dia sudah mai. Amru al-As dia sudah mai. Dia sudah mai rumah dia, sembang dengan anak dia apa semua. Lepas tu dia pergi sembang dengan menantu dia yang menjadi isteri kepada Abdullah ibnu Amru. Dia tanya kepada isteri Abdullah ibnu Amru, menantu dia. Dia kata, kaifa wajadti ba'lak? Dia kata, macam mana? Hidup hang lah okey ke? Suami hang bagus ke? Anak dia. Suami hang bagus ke? Tuan-tuan, apa bini dia jawab? Bini dia kata, khairar rijal. Oh, dia ni sebaik-baik manusia. Tu yang kata bini tu. Dia cover suami dia tu. Padahal suami pun tak peduli kat dia. Dia kata, Allahu Akbar, khairar rijal. Dia ni satu orang yang cukup bagus. Au ka khairil bu'ulah. Dia ni adalah suami yang paling bagus atas dunia ni. Lam tufattish lana kanafan wala ya'rif lana firashan. Bagus dia ni sampai dia tak pernah duk sentuh aku. Betapa bagusnya dia. Kan? Bini dia sudah kata, oh, dia kata suami saya, ayah anak abang bagi kat ayah ni, yang kata anak ayah ni bagus, sungguh bagus dia tu sampai dia tak pernah sentuh siapa, tak pernah sentuh saya, tak pernah pegang langsung saya. Wala ya'rif lana firashan, sampai dia pun tak kenal yang mana satu katil, yang mana satu kes sejadah. Oh, tu kasar sungguh ayat tu. Kira duk nampak kes sejadah, katil tak nampak dah. Oh tuan-tuan, fa aqbala alayya, tiba-tiba bila dengar Amru al-As, dia sudah dengar menantu dia sudah mengadu dekat dia macam tu, dia pun sudah naik marah. Dia panggil anak dia Abdullah, dia kata apa? Ankahtuka imra'atan min Quraisy zata hasab fa'adaltaha wa fa'alta. Dia kata, hang ni satu manusia yang tak kenal budi. Kalau hang tak hormat kat bini hang pun, hang kena hormat dekat aku selaku pak hang. Hang tahu dah, aku nak pergi cari satu perempuan keturunan Quraisy, keturunan yang mulia ni cukup susah. Merata aku cari, merata aku tanya. Bila dapat macam ni, fa'adaltaha fa'alta. Apa yang hang buat dekat dia? Hang tak sentuh langsung dia, hang tak peduli langsung dekat dia, hang tidak menjadikan dia sebagai satu isteri kepada hang. Apa punya suami lah hang ni? Dia boh macam tu kepada anak dia. Summa talaqan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fashakani. Abdullah ibnu Amru dia kata apa? Dia kata pak dia Amru al-As sudah pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pergi mengadu kepada Nabi mengenai perihal aku dengan isteri aku. Bila pergi habaq dekat Nabi, Nabi pun terus mengambil respon di atas aduan itu. Fa arsala ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ataituh. Nabi pun terus Nabi panggil Abdullah ibnu Amru tu, Nabi suruh menghadap dia. Abdullah ibnu Amru dia pun pergi. Bila dia pergi, Nabi tanya apa kepada dia? Nabi kata, aku dengar daripada pak hang duk mengadu, kata hang ni rajin sangat ibadat sampai hang tak peduli kat bini hang. Betul tak betul? Dia angguk. Atasumu an-nahar, hang puasa sampai tiap-tiap hari. Betul tak betul? Betul. Hang tak peduli kat bini hang di rumah. Hang kira puasa aja. Wa taqumul lail, bukan takat hang puasa di siang hari, malam-malam hang duk berjaga malam ni sampai hang tak tidur dengan dia, hang duk kira dengan sembahyang tahajud hang duk kira dengan baca Quran hang duk kira dengan sembahyang sunat hang sampai hang meninggalkan tempat tidur bersama dengan dia. Betul tak betul? Contoh punya Nabi duk torture, Nabi duk tanya. Dia kata betul. Lakin ni, Nabi kata la ni hang dengar lah elok. Aku Nabi, Nabi kata. Aku Nabi. Asumu wa uftir. Aku pun puasa, tapi aku tak puasa tiap-tiap hari, Nabi kata. Maknanya ada hari aku puasa. Bila aku puasa, aku tak bersama isteri. Tapi bila aku tak puasa, aku akan bagi masa, aku akan bagi waktu untuk bini aku. Maknanya ada masa untuk mereka.
Jangan hang duk kira puasa, hang tak peduli dekat bini hang. Kemudian dia kata, wa usalli, aku pun semayang, wa anamu, tetapi aku juga tidur. Nabi bukan tiap-tiap waktu Nabi semayang tahajud, dah. Maknanya Nabi akan tidur dulu, tidur bersama isteri dulu. Kalau isteri ada apa-apa hajat, Nabi akan selesaikan hajat tu dulu. Lepas tu sagi tengah malam Nabi mangkit, barulah Nabi bermunajat kepada Allah. Macam tu cara dia. Ni sampai lena pun dak, duk kira teh tikak semayang, lepas tu bini tidur seorang-seorang. Kadang-kadang bini tidur tang mana kita pun tak tahu. Sedap-sedap pagi, mana ada bini aku? Rupanya duk tidur di dapur. Bini masak-masak boring ke mana tu, terlena atas ke bini, pakai lena tang tu lah. Pagi esok baru nak berjumpa dengan kita. Kemudian apa kata Nabi SAW? Nabi kata wa amassun nisa. Nabi kata walaupun aku bangkit tengah malam, walaupun aku puasa, walaupun aku ni beribadat, tetapi aku juga ada masa untuk isteri-isteri aku. Nabi kata, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Apa yang hang buat ni sudah menyalahi daripada sunnah aku. Aku tak ajak buat macam ni. Aku tak ajak jadi orang kalau nak ibadat, jadi orang kalau nak betul-betul pegang agama secara ekstrim. Aku tak mau macam tu. Agama tak ajak kita ekstrim. Agama tak suruh kita main masjid sampai tiap-tiap hari tak balik rumah. Agama tak suruh kita baca Quran sampai tiap-tiap kali baca Quran sampai kita tak peduli dengan dunia kita. Agama tak suruh kita puasa sampai tiap-tiap hari kita puasa sampai kita tak peduli dengan masyarakat kita. Jiran kita tak kenal, adik-beradik kita tak kenal. Yang jadi masalah, bini pun kita tak kenal. Agama tak ajak kita macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi sudah bagi satu jalan kepada aku. Nabi kata apa? Lani iqra'il Quran fi kulli syahr. Hang kalau nak khatam Quran pun, hang khatamlah Quran sebulan sekali. Jangan khatam tiap-tiap hari. Kita khatam berapa kali setahun, tuan-tuan? 10 tahun belum tentu khatam. Kita ni makan ketam ni tiap-tiap hari. Kemudian Nabi kata apa? Apa Abdullah kata kepada Nabi, ya Rasulullah, tak kala sebulan sekali saya nak khatam, saya ni lebih kuat daripada tu, bagilah sikit masa. Maknanya bagi lebih sikit. Lebih tu macam mana? Janganlah sebulan sekali. Kalau boleh bagilah 2 hari sekali ke saya nak khatam Quran. 2 hari sekali dia minta kat Nabi. Kita kalau 2 hari sekali khatam Quran, lepas-lepas khatam mati terus. Yang kata kita ni tuan-tuan, duk baca tadarus tiap-tiap malam bulan puasa tu bergelisah. Kan? Pantang habis tarawih kelang kabut lari. Nasib baik orang gamit main baru patah balik main. Dia kata aku tak perasan kata ada tadarus tang ni, cuba buat trik tu. Malam pertama tu dia baca sampai ke pagi, tuan sekalian. Duk malam kedua lari. Kemudian apa kata Nabi SAW? Nabi kata tak. Jangan macam tu. Nabi kata jangan duk kerap sangat. Nabi kata kalau boleh faqra fi kulli 10 ayyam. Hang khatamlah 10 hari sekali. Nabi kata. Dia minta lagi kepada Nabi. Dia kata apa? Ya Rasulullah, ajiduni aqwa min dhalik. Takkanlah 10 hari sekali. Saya boleh buat lebih cepat daripada tu. Bagilah lebih sikit kat saya ni. Nabi kata tak. Nabi kata lah ni lagu ni lah. Aku habang ke hang. Yang ni last kalam punya. Maknanya kalam yang terakhir aku habang ke hang. Nabi kata faqra'u fi kulli salas. Kalau hang nak khatam Quran 3 hari sekali hang khatam. Hang baca 3 hari, lepas tu hang khatam. Kan? Habis khatam, pergi sat, duduk dengan bini sat, apa-apa semua, lepas tu baca pula. Nabi kata jangan tiap-tiap hari. Nabi kata. Dan Nabi kata kalau puasa pun sum fi kulli syahrin salasati ayyam. Nabi kata puasa yang terbaik ambil sebulan 3 hari sudah. Yang ni hampir balun sampai tiap-tiap hari puasa, apa pasal? Kemudian dia minta kat Nabi, dia kata apa? Ya Rasulullah, inni aqwa min dhalik. Tak kala 3 hari dalam sebulan, bagilah lebih sikit. Dalam sebulan ni kalau boleh 29 hari saya puasa, sehari je saya tak puasa. Dia minta itu kat Nabi. Oh tuan-tuan, maklum dapat menantu macam ni, sujud tiap-tiap hari, betul tak betul? Orang tanya, makcik menantu buat apa? Puasa. Allahu Akbar. Ni kita tanya, menantu pergi mana? Tak tahu, duduklah hutan mana, duduk tahan burung lah. Yang tu game jawapan macam tu.
Kemudian Nabi pun dia negotiate dengan aku. Dia kata apa? Lah ni macam ni lah, sum yauman wa aftir yaumah, fa innahu afdalu siyam wa huwa siyamun akhi Daud. Lah bagus ni, aku tetapkan pada hang puasa satu hari, hang buka satu hari, hang puasa satu hari, hang buka satu hari. Hari yang hang buka, hang bersama dengan isteri hang. Kerana itu adalah puasa saudara aku, iaitulah Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Daud dia puasa macam tu. Sehari dia puasa, sehari dia tak puasa. Sehari puasa, sehari dia tak puasa. Kemudian kata Nabi SAW, wahai Abdullah, pasal apa aku habaq kau hang macam ni? Kerana apa? Fa inna likulli 'abidin syirrah. Pasal yang kata semangat beragama ni, dia ada time dia. Dia ada masa dia. Hari ni hang semangat, takut nanti bila hang dah tak semangat, hang nanti akan tinggal buang Quran, hang akan tinggal buang puasa, hang tak mangkit dah tengah malam. Tu bila mai tak semangat tu. Macam kita tuan-tuan sekalian, dia mai waktu semangat ni, kira di masjid ni 24 jam duk ada. Mai hari tak bersemangat, terus duk cari kau balik pulau ni, nak jumpa tak jumpa pun Johor punya jumpa. Pas mana kata Tok Syekh ni hari tu nampak sebulan sampai duk ada di masjid ni. Yang tu dia mai semangat. Mai semangat tuan sekalian. Bila mai tak semangat ni, hang tarik pilah macam mana pun, dia nanti duk bubur handbrake lagu tu, menyakak kaki-kaki, kena tarik mai ke masjid, tak ramai lah. Pasal apa? Semangat sudah hilang. Sebab tu agama dia tak boleh ekstrim. Agama dia tak boleh kita terlampau sangat. Dia kena bertahap, dia kena pelan-pelan. Itulah agama. Dan Nabi kata fa imma ila sunnah wa imma ila bid'ah. Nabi kata ada orang yang semangat dia ni bila dia kurang, tapi dia boleh duk jarak, dia boleh tahan lagi. Maknanya dia boleh duk amalkan sunnah lagi walaupun sikit. Yang paling aku takut kata Nabi SAW, bila dia hilang semangat, dia akan buat benda-benda bid'ah. Benda bid'ah ni apa? Dia tinggal terus yang kata agama. Yang tu aku takut. Kemudian Nabi SAW sebut, wa man kanat fatratuhu ghaira dhalik faqad halak. Nabi kata aku paling takut hampa akan tinggalkan agama dan hampa akan rasa agama tu amat-amat berat bagi hamba. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan boleh faham dengan hadis ni apa makna dia tuan-tuan sekalian? Buatlah amalan, tapi buat amalan walaupun sikit, istiqamah. Daripada banyak kita duk buat, tiba-tiba kita akan stop tengah jalan, lepas tu kita tak buat dah. Yang tu kita tak mau. Boleh faham tuan sekalian? Ramai dah kawan-kawan kita yang sudah gugur syahid di medan ilmu ni. Kan dulu punya ramai sampai Ustaz Luqman pun nanti takut bapak ni dia ligan, sahabat tentang Abraha punya duk ligan. Lah ni tinggal 2-3 orang panglima hak ni pun tak tahu nak pergi ke mana lah. Ustaz Luqman pula tak mai pula 3 bulan lagi depa gugur syahid. Kan? Yang tu kita takut. Dah boleh tak nak? Takat tu mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita dengan mukadimah kita insya-Allah. Baik, kita buka kitab Bahrul Mazi jilid 18. Bahrul Mazi jilid 18. Kita duduk muka surat 74. Muka surat 74. Kitab Jawi muka surat 74. Manakala kitab Rumi muka surat apa? Lagu tak jumpa ya. Sabarlah. Duduk kata dah. Baca hadis lagu duk dengar, duk angguk, lagu dagu duk belaga lantai dah. Tanya-tanya tak tahu. Bukan sahabat kita, orang lain. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan duk gelak mana dah? Apa pun tak ada. Sebab tu Ustaz Luqman 3 bulan tak main. Tu baru 3 bulan tak main, kitab tak ada dah. Kalau setahun tak main, dengan tuan-tuan baru yupas ke mana? Ni dia mula nak merepek ni. Tak faham lawak tuan sekalian. Baik, kita tengok masalah yang ke-51. Masalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Baik tuan-tuan sekalian, kita ulang sikitlah. Di Sungai Burung ni kita membaca kitab jilid 18 Bahrul Mazi yang menceritakan ahwal keadaan-keadaan syurga. Keadaan syurga kita dah habaq dah, macam mana bentuk syurga, siapakah penghuni syurga, apa benda tu ada dalam syurga tu. Dan malam ni kita akan sambung pula mengenai tajuk ada golongan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kasih kepada mereka. Golongan ni ada 3 golongan yang Tuhan kasih kepada mereka dan Tuhan bagi syurga dekat mereka. Manakala ada pula 3 golongan yang Tuhan benci dekat mereka, Tuhan tak bagi syurga kepada mereka. Kita sambung, iaitulah dia kata apa? Dia kata orang yang dikasihkan Tuhan dan orang yang dibenci Tuhan itu.
telah diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Cerita tentang siapa golongan yang disebut oleh Nabi, siapa golongan yang Nabi tak suka ni telah disebut oleh Imam At-Tirmidzi kita. Dengan katanya an Abi Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun yuhibbuhumullah wa salasatun yubghiduhumullah, fa amma alladhi yuhibbuhumullah farajulun ata qauman fasa'alahum billah wa lam yas'aluhum biqarabatin bainahu wa bainahum famana'uhu fatakhallafa rajul bi'aqabihim fa'a'tahu sirran la ya'lamu bi'atiyatihi illallah walladhi a'tahu. Satu golongan yang Nabi SAW cukup suka dan cukup sayang dekat mereka ni. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, nama dia Abu Dzar Al-Ghifari. Dia ni tuan-tuan cukup terkenal nama Abu Dzar ni. Saya tengok 2-3 orang sahabat saya, bila mereka buh nama anak mereka Abu Dzar ni, nampak semangat lain macam anak mereka ni. Semangat anak mereka tu nampak lasak lain macam. Kita pun ambil lah, sebab Abu Dzar ni pun antara orang yang lasak. Kalau tuan-tuan kenal sirah dia, pernah dengar sirah Abu Dzar Al-Ghifari, dia ni siapa dia tuan-tuan? Dia ni sebelum daripada masuk Islam, dia dikenali sebagai taqati'ut tariq, iaitulah orang yang duk suka kacau orang tengah jalan. Dalam bahasa kasar kita kata apa? Dia ni perompak jalanan. Maksud dah macam tu. Siapa yang nak menega daripada Mekah menuju ke Syam, waktu dalam pertengahan jalan, mereka akan berjumpa dengan puak-puak Al-Ghifari ni. Mereka akan jumpa dengan pasukan Al-Ghifari ni. Kalaulah jumpa dengan mereka, dua saja alamat. Satu mati, satu jadi hamba sahaya. Yang tu aja. Kalau hang hidup, mereka nanti akan jual sebagai hamba. Habis semua reta benda hang, mereka nanti akan rampai. Ni, bila dia masuk Islam, dia bawa semangat dia tu ke dalam Islam. Sebab tu bila dia jumpa Nabi SAW, Nabi mengangkat di antara jeneral-jeneral dan komandan-komandan tentera di kalangan orang-orang muda. Abu Dzar Al-Ghifari sudah menawarkan diri dia untuk nak jadi tentera, nak jadi ketua kepada mereka ni. Dia pergi jumpa Nabi, dia pergi habaq dekat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, bagi saya satu batalion, bagi saya satu jawatan. Saya akan buat betul-betul biar Islam ni nampak hebat, biar tentera kita ni nampak gah daripada duk angkat geng-geng muda ni." Nabi kata apa? "Ya Abu Dzar, innaha amanah." Nabi kata, "Abu Dzar, sebenarnya yang hang minta jawatan ni, ini benda ni amanah. Amanah ni kalau hang betul-betul tak dapat laksanakan, ya'ti yaumal qiyamah bi khizyin wan nadamah." Nabi kata, kalau hang betul-betul minta jawatan, hang kena tunaikan betul-betul amanah ni. Tapi kalau hang tak boleh tunaikan, dia nanti akan mai hari kiamat. Kedudukan hang, jawatan hang, segala apa yang hang minta dalam masyarakat ni, dia akan mai kepada hang dalam keadaan khizyun, cukup hina kepada diri hang pasal hang tak dapat selesaikan tanggungjawab. Yang kedua, wan nadamah, hang nanti akan menyesal. Menyesal yang teramat sangat. Pasal apa? Pasal tak dapat laksanakan amanah ni. Boleh faham tuan sekalian? Kita ni bila masuk bulan 12 ni, dia nanti akan hinggap di Pulau Pinang ni apa? Pemilihan jawatan kuasa masjid. Cerita ada macam tu. Ada dah kumpulan nu, ada dah kumpulan ni. Duk etek sobangan tentera Badar punya duk etek tu. Kan kumpulan ni dah cula nama dah, siapa sokong kami apa semua. Tuan-tuan, waktu tu tuan-tuan pilihlah elok-elok. Pilih elok-elok. Jangan kita duk piangkat orang-orang yang bukan kaki masjid. Masjid kita alhamdulillah dengan kuliah duk ada, dengan program apa semua duk ada, dengan bantuan semua sampai kepada kita. Duit yang tuan-tuan masukkan dalam tabung sebagai wakaf, alhamdulillah dialirkan sekarang ni. Jangan sampai satu hari nanti suram masjid kita ni. Bila naik jawatan kuasa baru, masjid kita ni tak ada dah dengan kuliah-kuliah agama. Orang yang hak duk main masjid kita makin lama makin susut, makin lama makin susut. Last sekali tak ada siapa. Duit orang duk bagi tiap kali Jumaat, duit orang duk bagi selalu, duit tu disimpan dan dipamerkan hanya jumlah dia, tetapi tidak digunakan. Nak buat apa tuan-tuan? Kita nak simpan untuk masjid, nak buat apa? Baik kita simpan di bank, baik kita simpan di tabung haji. Kita bagi kat masjid supaya masjid menjadi orang yang menguruskan duit kita.
Siapa yang bagi wakaf, wakaf tu tidak berhenti tahun tu, dia akan terus mengalir. Kalau kita mati, pahala nanti akan main kat kita. Boleh ke derah aku ni? 3 bulan cik oi tak main? Punya duk taram 3 bulan? Oh, main malam ni duk buat lagu, duk lentok lagu tu, tak boleh ya. Okey. Woi, dekat Isya lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan faham tak? Jangan minta. Kalau kita tak mampu, jangan duk pandai-pandai duk minta jawatan. Boleh faham? Orang gagah bagi juga, ambil lah. Pasal kami tengok hang boleh apa semua. Tuan-tuan, ukok baju pada badan sendiri. Jangan duk ukok baju pada badan lembu. Ukok baju badan lembu tak boleh. Kan? Ukok baju pada badan sendiri. Ini Abu Zar. Apa dia kata? Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, nama dia Abi Dzar radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW telah bersabda ia. Nabi dah abang. Nabi kata apa? 3 macam ataupun 3 golongan orang yang amat dikasihi akan mereka itu oleh Tuhan mereka. Ada 3 golongan yang Nabi cukup kasih, Nabi cukup rahmat, yang Allah Ta'ala cukup kasih, Allah Ta'ala cukup rahmat, Allah Ta'ala cukup sayang. Ada 3 golongan. Dan kata Nabi SAW, ada 3 macam orang, ada 3 macam golongan orang yang amat-amat dibenci akan mereka itu oleh Tuhan mereka. Ada 3 golongan yang Allah Ta'ala tak suka. Tuhan tengok mereka pun tak mau. Siapa dia golongan ni? Maka ada pun orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala akan mereka itu. Iaitu yang pertamanya, siapa tuan-tuan sekalian? Mari kita tengok, kita masuk dalam golongan ni ataupun tidak. Nombor 1 dia kata apa? Iaitulah laki-laki yang datang ia pada satu kaum jika meminta sedekah ia pada mereka itu dengan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana fakirnya dan kerana berhajatnya, dan tiada ia meminta pada mereka itu dengan sebab karabat antaranya dan antara mereka itu. Tuan-tuan, cerita dia macam ni. Kita duduk di kampung Sungai Burong ni, tiba-tiba ada satu orang laki-laki sudah main. Nampak dia ni pun nampak dengan baju dia lusuh, nampak muka dia pun muka kuning punya, duk kena cahaya matahari, dengan rambut pun nampak cerin satu macam. Dia main-main, dia nak minta bantuan kita. Ni orang Sungai Burong ni, dia nak minta bantuan kita. Dia main pun, dia main hulung tangan, dia kata saya nak minta sikit bantuan, saya dah tak makan 3 hari, dia kata. Dan dia minta tu untuk diri dia, bukan untuk keluarga dia. Walaupun keluarga dia pun teruk, walaupun keluarga dia tak makan, walaupun bini dia tak ada makanan, walaupun anak-anak dia pun duk teriak tak ada makanan, tapi dia mendahulukan diri dia dulu. Dia nak minta untuk diri dia, bukan untuk mereka. Sebab kadang-kadang orang minta ni dia ada 2 jenis. Satu, dia minta kat kita, Haji bagi makan sikit, kita sudah bagi sama dia makan, dia pun ambil, Haji sebungkus lagi boleh tak? Kenapa? Di rumah tak makan lagi pula. Hang tak abang awal-awal kami bagilah kat hang sebungkus. Tiba-tiba dia kata di rumah tak makan lagi. Tu satu golongan. Tapi ni tak, walaupun di rumah tak makan, dia minta untuk diri dia. Tiba-tiba bila dia minta, dia huluk tangan mai kat kita tu, tidak diberi oleh mereka itu akan dia meminta sedekah itu. Depa pun buat tak peduli ya. Dia duk huluk seorang-seorang dalam ramai-ramai orang Sungai Burong, tak ada seorang pun yang boleh bawa masuk tangan, bawa keluar RM1, bawa keluar RM2 pergi bagi dekat dia. Tak ada siapa pun, semua buat tak erti ya. Tuan-tuan, dia pun pergi. Bila dia pergi, tiba-tiba ada satu orang dalam ramai-ramai orang Sungai Burong itu, maka mengekor dan menurut daripada belakang mereka itu satu orang laki-laki, lalu diberinya akan dia dengan diam-diam. Tiada siapa pun tahu akan dia memberi sedekah itu, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga yang memberikan akan dia. Ni golongan ni. Bila dia tengok ramai tak bagi, dia pun lagu duk usah, tak ada siapa pun bagi. Dia mesti tengok orang kaya di Sungai Burong dulu. Tengok-tengok tu Haji kaya ni, sepupang pun tak buat keluar. Cush. Dia kata tunjuk kaya ya kat orang. Aduh, aku tak kaya ni pun aku berasa nak bagi ya, tapi tu Haji dia buat tak arti ya muka dia ni. Dia pun duk usah kawan tu pi tang mana, dia pun pelan-pelan duk pi mengekor, dia duk pi hambat kawan tu. Bila dia pi hambat, kawan tu dia panggil, Maizat, tadi hang minta kat pok-pok Sungai Burong dia bagi tak? Tak bagi pun. Yalah pok-pok Sungai Burong mang kedekut pun dia boh tu. Contoh. Itulah ni lagu ni lah. Aku ada RM10. Ambil kat hang pergi cari makan, dia kata.
Waktu dia bagi pun dia duk usah kiri kanan, takut-takut ada orang nampak kata dia bagi. Dia tak mau tunjuk kat orang kata dia bagi. Yang tahu siapa dia, hanya dia, Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kawan hak terima duit tu. Dia kata terima kasih lagi Haji, nama apa tahu? Kau tu duk tanya, tak hantu saya tahu nama aku, dan hanya dengan abang kat orang kata aku bagi kau. Ambil duit, ambil balik senyap-senyap sudah. Tuan-tuan, ada tak ada belah Sungai Burung ni perangai aku tu, angkat tangan tengok. Tobatlah home tak ada. Duk ada apa? Nah ambil sambil duk tunjuk, sambil duk kali belah depa kata kita bagi. Betul tak sih? Ni RM10 je, RM10 lagu tu punya. Ingat jual ikan talang ke debat aku tu. Orang pun duk usyak, wih kemah dia ni, kita tak bagi tapi dia bagi. Nampak tak sekalian? Ada macam tu. Tuan-tuan banyak Facebook, betul tak betul? Boleh dikatakan setiap Android, setiap telefon tuan-tuan ni Facebook ada. Dan dalam Facebook ada tu, dia mesti naik dekat wall kita juga. Orang-orang duk minta sedekah. Apa perasaan kita bila kita nampak benda tu? Entah. Kita duk dengar ada kawan-kawan kita yang mana anak umur 2 tahun duk kena kanser. Lepas tu ada pula orang bubuh dalam Facebook tu, habang kata anak ni kan kaki dia kena apa atau dia duk minta. Lepas tu suami dia sakit, dialah duk buat kerja seorang-seorang. Apa perasaan kita tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nak ambil posisi ni, nak ambil rahmat Tuhan ni, nak jadi satu golongan yang Tuhan letak dalam syurga ni, buat macam mana? Ambil Facebook dia, modok screenshot. Bila screenshot, tengok nombor akaun dia apa semua. Tapi sebelum tu kena telefon dulu, pastikan benda tu betul-betul. Kadang-kadang orang nak pemohong ya. Telefon apa semua, kata ni betul kan nama sekian-sekian, betul. Duduk di mana ni? Tak, saya duduk sebelah ya. Tang mana sebelah? Duduk Teluk Kumbang. Oh, Teluk Kumbang. Saya duduk Sungai Burung. Saya nak pergi rumah saya boleh kah? Kita boleh. Kita pun pergi rumah dah. Pergi tengok betul tuan-tuan sekalian. Dengan anak dia sakit, dengan suami sakit, tanya-tanya dia, kak dia buat kerja apa? Saya tak buat apa, kata. Nak buat apa? Dulu saya duk kerja, buat macam-macam, tapi dah anak sakit, siapa nak jaga? Lepas tu suami sakit, siapa nak jaga? Lah saya pun duk harap bantuan orang. Tuan-tuan, kita kata, kak nak ambil ni zakat saya, ataupun ambil nak beras apa semua ni. Ada apa-apa, kak nanti halo saya. Saya kalau ada lebih rezeki, saya nanti bagi kat kak. Tuan-tuan, siapa tahu kita buat benda tu? Siapa tahu? Kita kira duk soru nak bagi gemuk perut dia. Walaupun Ustaz Luqman aku, sedap kata kat orang. Tidak tuan-tuan. Kita waktu kita makan, kita pernah fikir tak kawan-kawan kita? Kita pernah fikir tak dalam handphone kita duduk keluar ni orang duk minta sedekah? Kita pernah fikir tak benda macam tu? Tuan-tuan, nak jadi golongan hak Nabi suka yang Allah Ta'ala rahmat ni, buat macam tu. Tak perlu kita nak buat satu majlis besar-besar nak habaq kata kita pergi huluk bantuan kat dia. Tak perlu semua tu. Cuma kita pergi cari dia, bagi duit dekat dia. Nak lagi cantik, bagi kat saya nombor akaun. Saya akan bank in. Tak ada siapa pun tahu. Antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tingkat keikhlasan kita. Apa gunanya kita war-warkan pada orang? Tangkap gambar pula ni, tunjuk gambar sikit ni, saya dah bagi apa semua. Apa gunanya semua tu tuan-tuan sekalian? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini satu orang yang dikasihkan oleh Tuhan akan dia kerana ia membuat khairat dengan kerana Allah Taala dan menurut sebagaimana yang disuruh oleh Allah, maka jadilah ia seorang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah tak mudah anda sekalian? Benda mudah ya. Semua di hujung jari ya. Boleh faham ha? Semua di hujung jari aja. Lah duit tu ada, bank in apa sikit, transfer duit sikit, selesai. Kemudian kata Nabi SAW, wa qaumun saru lailatahum hatta idza kana an-naum ahabba ilaihim mimma yu'dalu bihi nazalu fawadda'u ru'usahum faqama ahaduhum yatamallaquni wa yatlu ayati. Satu lagi golongan yang Allah Ta'ala rahmat dan Tuhan suka kepada mereka, iaitulah satu kaum yang telah berjalan mereka itu pada malam hari, hingga apabila tidur itu adalah ia lebih suka kepada mereka itu daripada perjalanan yang menyamai dengan masa tidur itu. Lalu turun mereka itu untuk tidur. Tuan-tuan, ni nak cerita apa? Cerita keluar pergi musafir. Siapa yang keluar pergi musafir, pergi Johor, pergi mana, pergi Kuala Kangsar ke, pergi Perak ke, pergi mana apa semua, pergi ramai-ramai. Bila pergi ramai-ramai, sudah sampai malam hari. Bila sampai malam hari, apa kita duk fikir tuan-tuan?
driver bawa lekas sikit, kami nak balik, nak lena, tak larat ni. Yang tu kita duk fikir, betul tak betul? Baik. Yang Nabi nak abang apa ni? Nabi kata maka diletakkan mereka itu akan kepalanya tidur dengan jenderanya. Kemudian bangun seorang daripada mereka itu bercumbu denganku, kata Allah, dan membaca ayat-ayat aku, yakni bangkit ia mengambil air semayang dan berdoa dan memuji-muji Tuhan dan berzikir dan membaca Al-Quran. Dalam ramai-ramai mereka hak letih ni, yang sampai tengah malam, sampai di homestay ke, sampai di hotel ke, ramai-ramai mereka ni pakat leda habis-habis semua. Tiba-tiba dalam ramai-ramai mereka bangkit satu orang tengah malam, dia boleh pergi ke pancong, dia sudah pergi ambil ayam semayang, dia hampakkan sejadah, dia semayang tahajud 2 rakaat. Habis dia semayang tahajud, dia baca Quran. Habis dia baca Quran, dia berzikir. Habis dia berzikir, dia merintih. Dia duk merayu kat Tuhan, ampunlah dosa dia, Tuhan tolonglah segala urusan-urusan dia, permudahkan segala kehidupan dia. Dia duk menangis kepada Allah, walaupun dia pun sama-sama penat dengan kawan-kawan hak lain. Boleh faham tuan sekalian? Rombongan Cik Kiah cerita dia macam tu. Ramai punya duk pi nak makan kenduri ke apa ke, tempat jauh. Lepas tu singgah sat di mana hotel apa semua, beda nak tidur, pagi esok lepas subuh baru nak pergi kenduri. Jadi malam tu pakat lena pergi habis semua. Dalam ramai-ramai tu hak tak sembahyang Isya pun berlungguk. Kan? Kita pun dah habis sembahyang Isya pun lena, tiba-tiba tengah malam dalam pukul 4.30, pukul 5, ada satu orang hamba Allah sudah bangun. Dia mangkit walaupun berat, dia mangkit dengan mata pun duk melekat lagi, dengan badan pun rasa sakit. Dia boleh pergi ambil ayat semayang di pancong, dia semayang. Orang ni lah yang amat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham tuan sekalian? Allahu akbar. Kita dengar macam ni macam mana? Kalau kita hadapi mana di Sungai Burong ni, lagilah kena mangkit. Yang tu hak rombongan pi dengan letih perjalanan, dengan duk jam tanpa apa, tang terowong menora lah apa semua duk jam tu. Tapi mai kita hak duk sini, kita tak mangkit, perintah dah. Kira lena ya kita ni kan. Pantang apa lena ya. Bangunlah tengah malam tuan-tuan. Maka itu pun satu macam ataupun satu golongan orang yang amat dikasihi oleh Tuhan mereka. Boleh faham tuan sekalian? Mangkit tengah malam. Jangan kita lupa. Tuan-tuan, waktu kita ni, kita nak kuatkan diri kita dengan amal ibadat ni macam mana, kita kena ada cah. Cah itu apa dia? Bangun di tengah malam. Sebab malam ni tuan-tuan sekalian, saya hari tu saya ada terbaca dalam surah Al-Muzammil. Tuan-tuan tengok, Tuhan kata, ya ayyuhal muzammil qumil laili illa qalila. Allah, kalau tuan-tuan baca, tengok makna dia, menangis tuan-tuan. Menangis. Saya baca sendiri pun saya tengok saya menangis. Nak cantik lagi, tuan-tuan mangkit tengah malam sehari pukul 5. Jangan mangkit pukul 4. Mangkit pukul 4 sehari dekat-dekat subuh dia dah buat mabuk-mabuk ketum lagu tu, dia lena subuh pun tak. Kan? Ada jenis lagu tu, dia mangkit pukul 4, dia buat hingat habis satu rumah sampai anak bini pun tak boleh lena. Dia mangkit lagu duk berzikir apa semua, bini anak lagu tengok. Keset mana bunyi keset? Apa pak hang tu duk berzikir apa tau? Oh, pak yang ke keset. Dia berzikir dekat-dekat subuh dia lagu duk pejam mata. Sedang-sedang seminggu selepas pada tu baru mangkit. Ni lagi teruk kan, bukan kata sehari, seminggu lepas tu baru mangkit. Tengok tarikh bila ni. Masuk tahun baru dah. Dia lena hari ni, tahun baru baru dia mangkit. Dia ni main kaki tidur ni. Jadi jangan kita mangkit dalam pukul 5. Pukul 5.30 tu dah cantik dah. Segar sikit badan, lepas tu zikir sikit apa semua, baca Quran apa, lepas tu pilah sembahyang subuh. Tuan-tuan, bacalah ayat Muzammil. Malam ni buat. Jangan tunggu malam esok bohong, tak buat dah. Buat malam ni. Bangkit sekali tengah malam, buka Quran pelan-pelan. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Baca yang tu. Qumil laili illa qalila. Tuhan kata apa? Bangkitlah wahai orang yang sedang berselimut. Bangkit. Tuhan kata qumil lail, bangunlah di waktu malam illa qalil. Aku nak minta sikit, dia Tuhan kata. Allahu akbar tuan-tuan. Seolah-olah Tuhan macam merayu kat kita tu. Tuhan kata bangunlah, aku nak jumpa hang ni, walaupun sat pun tak apa, hang bagi masa kat aku sat qalila, makna dia sat saja. Lepas tu ayat tu pula Tuhan kata apa? Hang jangan takut, walaupun orang tak tahu kata hang bangun, aku tahu. Allahu akbar.
Saya baca tentu tuan-tuan sekalian ni, dia main sesak dada ni, dia main sesak nafas apa semua. Ya Allah, apa dah Tuhan pujuk aku sampai tarah ni. Suruh bangun juga tengah malam. Tuan-tuan baca. Boleh faham? Tak apa nak angguk ni pakai dak dah pasal. Boleh habang ya. Allahu akbar. Tuan-tuan, bangkitlah. Kita akan rasa satu semangat yang lain macam. Kita akan rasa. Lepas tu pula antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala tengah malam. Lepas maghrib kita duk berdoa, macam-macam benda duk kacau kita. Tidak adik. Sambil duk angkat tangan, duk berdoa, tengok-tengok kawan lagu duk lagu tu punya tangan. Dia kata jangan lupa lepas sembahyang kita kena tarik jahanam dah tentu doa kita. Kan? Lagu kita pun duk amin amin amin, kawan pula duk belaga lutut pula. Apa pasal? Kita tanya ada. Hang jangan buat muka ustaz. Kita dua-dua penyangak. Debuh lagu tu pula. Habis nak doa apa kita ni tuan sekalian? Terganggu. Di rumah pun duk kena kacau lagu tu ya. Lagu duk habis semayang duk astagfirullah. Bini pula duk ingat. Astagfirullah apa? Tu nombor ekor siapa duk dalam paket tu. Debuh kita lagu tu. Allah dah buat astagfirullah. Dia kata lagu tu kat kita. Lah kalian ambil nombor ekor tu kunyah-kunyah telan lagu tu kita. Kan? Tak ada duk sorang-sorang. Tak ada siapa pun tahu. Kita bangkit tengah-tengah malam minta kat Tuhan, ya Allah, apa nak jadi kat aku ya Allah, aku banyak dah buat salah kepada kamu ya Allah, tolonglah ya Allah. Minta kepada Tuhan, Tuhan akan bagi tuan-tuan. Sebab apa? Di tengah malam Allah Ta'ala sebut dah kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Tu dia Tuhan kata, Muhammad, kalau ada orang tanya hang tentang aku, kalau ada orang tanya kepada kamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, katakan kepada mereka, aku amat dekat dengan mereka. Nampak tuan sekalian, Tuhan dekat sangat dengan kita. Tuhan duk tunggu kita. Hang nak minta apa? Aku nak bagi kat hang ni. Cara dia macam mana? Hang bangun tengah malam, hang bangkit tengah malam, tak ada siapa nanti tahu. Hang bangkit tengah malam antara aku dengan hang aja. Hang minta lah segala-galanya, aku pasti akan bagi kepada hang. Tuan-tuan, doa di tengah malam adalah doa yang amat mustajab. Kita ambil contoh logik akal kita. Orang bagi kat kita dalam masa 3 minit. 3 minit bagi kat kita. Ambil 3 minit ni, hampa nak minta apa, minta kan? Apa benda kita akan minta tuan-tuan? Kita nanti akan buat semua senarai tu. Minta nak jadi kaya, minta harta banyak, minta jadi muda balik, minta macam-macam kita minta dalam masa 3 minit tu. Tiba-tiba dia kata, "Tet, masa dah habis dah 3 minit." Allah tak ada nak karang lagi. Pasal apa? Banyak lagi benda kita nak minta. Tuan-tuan, tengah malam, apa sahaja yang tuan-tuan hajat, semua Allah Ta'ala akan bagi. Tengah malam, apa yang tuan-tuan nak, semua Tuhan akan bagi. Walaupun benda tu tak sempat nak keluar, Tuhan tahu dah apa yang terlintas di hati kita. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tuhan tahu apa yang hang sebut, dan Tuhan tahu juga apa yang hang tak ada nak sebut. Dalam hati hang Tuhan duk minta apa lagi, Tuhan tahu. Tuhan nanti akan bagi. Sebab tu Tuhan kata, apabila orang minta kepada aku, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku sentiasa menjawab akan hamba-hamba aku yang duk minta ke aku. Aku tak gamak, Tuhan kata, kalau aku tak bagi apa yang mereka minta. Allahu Akbar. Boleh faham tak sekalian? Nampak muka lagu duk faham dah tu? Baik, muslimin dan muslimat antara rahmati Allah. Sikit lagi. Tuan-tuan boleh tunggu lagi kan? Boleh, baik. Wa rajulun kana fi sariyatin falaqiyal adu fahazimu wa aqbala bi sadrihi hatta yuqtala au yuftah. Dan dia kata apa? Dan yang ketiganya adalah satu orang laki-laki, satu golongan, yang adalah ia di dalam satu tentera yang kecil. Ni satu golongan, depa ni tentera kecil, tentera minoriti, depa nak lawan dengan majoriti punya tentera. Maka berjumpa tentera itu dengan seteru, lalu berperang mereka itu, maka dimundurkannya dan dikalahkannya. Maka ia satu orang yang tidak mau mundur, bahkan berhadap ia dengan dadanya kepada seteru itu hingga dibunuh akan dia atau dapat kemenangan baginya di dalam perang sabil itu. Tuan-tuan, yang ni bagi tentera. Bagi tentera hak kecil ni, bila mereka sudah kena kepung dengan tentera-tentera musuh yang ramai, mereka tak lari, mereka pertahankan juga hinggalah titisan darah yang terakhir. Kan? Macam mana berlaku kepada Hamzah bin Abdul Muttalib dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud,
ketika mana Uhud, Jabal Ubat tu sudah ditakluk ataupun sudah di take over oleh tentera-tentera musuh. Waktu tu Khalid ibn Walid, dia tak masuk Islam lagi, dia sudah pergi take over Jabal Ubat tu, yang mana dekat dengan apa Gunung Uhud. Depa pun serang, bagi anak panah apa semua. Hamzah bin Abdul Muttalib dengan 2 orang lagi sahabat, antara dia Zubair bin Awam dan seorang lagi sahabat. Depa ni sudah pergi masuk dalam ramai-ramai tentera-tentera musuh. Depa masuk, depa berjaya membunuh 11 orang tentera musuh, tetapi berakhirnya dengan kematian mereka kerana mempertahankan agama Allah, bukan depa lari. Boleh faham tuan sekalian? Kita hari ni lari. Tengok puak kita ni makin lama makin sikit ni, lompat pula. Lompat apa saya pun tak tahu. Dan nampaklah dia kira lompat, dan nampak kita duduk minoriti dah ni, cunggit pula. Tadi lompat ni cunggit. Habis tuan sekalian, apa punya tak ada semangat langsung. Hang sikit pun hang lawan kalau benda betul. Hang duduk di pihak yang benar, hang lawan lah. Betul tak tuan? Lagu nak pergi kok politik lah pula. Tak mau tarik balik mai kuliah kita ni. Lagi orang marah kat kita. Sabda Nabi SAW lagi, wasalasatul ladzi yubghiduhumullah asy-syaikhu zani wal faqirul mukhtar wal ghaniyul mazlum. Ni ada 3 golongan. Hak 3 golongan yang Nabi suka tadi tuan-tuan sekalian, yang tu kita dah selesai dah. Boleh faham tak? Saya ulang sekali bagi tuan-tuan faham. Siapa dia? Nombor 1. Satu orang yang apa? Ingat tak ingat? Saya pun tak ingat, duk kena nak selak balik pula dah. Okey, satu golongan yang mana dia ni suka sedekah, tak ada siapa tahu. Okey, allazi yunfiqu, dia sedekah dalam keadaan shimalihi yaminuhu, tangan kanan dia sedekah, la ya'lamu shimalah, tangan kiri dia tak tahu dia sedekah. Tu satu golongan, dia buat senyap-senyap dia ada sedekah. Golongan yang kedua siapa tuan sekalian? Iaitulah golongan yang bangun di tengah malam, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada siapa yang tahu. Golongan yang ketiga siapa? Orang yang berjalan di atas jalan yang benar, walaupun dia tak ada penyokong, walaupun dia tak ada kawan-kawan yang bersama dengan dia, dia tetap dengan kebenaran itu, kerana al-haqqu min rabbikum, dia tahu benda benar itu adalah yang diajarkan oleh Allah. Biar pilah aku nak jadi minoriti ke, aku nak tinggal seorang-seorang ke, yang penting aku berjalan di atas jalan yang benar, landasan yang benar. Inilah orang yang amat dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kebenaran tu nampak macam berpihak kepada majoriti, tidak. Kerana apa tuan-tuan? Kadang-kadang hak sikit itu benar, walaupun hak ramai itu nampak macam benar, sebenarnya mereka adalah tidak benar. Boleh faham? Itu 3 golongan yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bermula 3 golongan ataupun 3 orang yang dibenci akan mereka itu oleh Tuhan mereka, yakni yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mai pula ada 3 golongan yang Tuhan benci. Yang pertamanya orang tua. Apalah orang tua? Itu tak syurang dengar tu. Sebab dia ada dalam masjid ni bukan orang tua, orang lama. Lama belaka. Kira mata pun celak sebelah ya. Sebelah lagi tak apa nampak. Baik, orang tua yang berzina. Allahu akbar. Dahlah tua tuan-tuan sekalian, tapi nafsu tidak pernah tua. Jaga elok-elok. Kata haji nampak semangat apa 80 lah, dia kata. Yalah 80, nafsu bukan 80. Nafsu boleh jadi 8 tahun tu. Tuan sekalian, jaga elok nafsu. Kerana apa dia kata? Orang tua yang berzina, yakni sudah banyak umurnya, sudah tua sangat-sangat dah. Sesungguh pun begitu, walaupun dia tua, dia berbuat perangai jahat betina. Dia kata, tu dia kasar Syekh Idris ni. Walaupun tua, dia kata, lagu duk tengok ustaz, lagu nak nampak tak nampak, memang tengok anak darah orang duk celik mata. Anak darah orang lagu duk celik mata. Bini siapa? Duk tanya lagu tu pula, duk kelin atas bawah. Tuan, bukan orang Sungai Burung, tetapi orang burung sungai. Okey, boleh faham? Siapa nak cerita kat tuan-tuan ni? Ada satu kes. Ada sahabat duk cerita lah. Dia duk pening kepala dengan pak dia hak sakit ni. Ni pun mak dia duk mengadu, bini dia duk mengadu dekat dia. Dia keluar pergi kerja, bini tak kerja. Abang kat bini, hang berhenti kerja lah. Pasal apa? Hang kena jaga pak. Pak pun dah tak larat dah. Pak pun lagu nak berak, nak kencing pun nak kena ada orang urus. Satgi pak dia kata, aku nak kencing. Satgi pergi angkat pak, bawa pergi bilik air, bila kencing bawa semua tu, basuh bagi elok-elok. Kadang-kadang berak pun menantu ni lah tolong basuh berak. Menantu ni perempuan.
Dia sudah mengadu kepada suami dia. Dia pergi habaq belakang suami. Dia kata, abang, saya nak cakap bentuk apa nak kena abang. Suami dia kata, benda apa? Itulah. Hei, duduk. Duduk. Sak duk cap, sak duk ai, sak duk cap, sak duk ai. Kan, jadi suami dia kata, tak benda apa nak abang ni? Dah kata, pak awak pasal apa pak? Suami pun sudah marah. Dah tadi waktu saya duk basuh berak apa semua tadi ni, dia lagu duk pegang-pegang saya pula. Oh, orang tua ni pun walaupun terlantang tapi benda tu tak terlantang. Tuan-tuan boleh faham tak? Oh, naya habang-habang kat suami ni lagu duk naik bulu roma, duk naik cerin lagu tu, lagu muka nak panas tak panas, kalau pi dekat temperature tu pakai kena terat-terat yang keluar temperature tu. Dia kata ni, dia tudung jari, hang cakap bagi elok sikit, hang jangan buat fitnah apa. Dia kata, abang, astagfirullahalazim bang, saya suami abang dan saya menantu kepada ayah kita abang. Saya tak ada siapa dah, ayah kita tu macam ayah saya cuci berak dia, saya basuh air kencing dia, tapi bila dia buat macam ni, saya tak tahu nak mengadu kat siapa. Saya nak abang kat abang pun saya fikir 3-4 kali, takut benda ni, saya amat takut benda ni. Tentang kalau kenal kat kita apa mana? Tu. Oh bahaya. Waktu tu kitab baru mazi dia pun tak tahu pasal mana dah. Dia dengar Ustaz Luqman dia kata sabang Ustaz Luqman tak kenal kat hang boleh kata sabang ni kenal kat kami ni. Dia dah duduk balik pi kedai minum air teh pun, minum tuan-tuan. Tembuih air teh tu pun. Kira cawan pun tak tahu dah duk tang mana kan. Tertelan cawan lagu tu. Dia dulu fikir sakit kepala boh Panadol Soluble lah, Panadol apa segala duk makan ni, duk fikir aku mana ni dengan pak aku duk perangai macam tu. Takkan aku nak pergi tanya pak aku macam tu. Sagi pak aku kata hang ni anak apa duk tuduh aku macam-macam. Awak aku kelupuk sangat ke? Aku teringin sangat ke dengan apa nama menantu hang ni, dengan anak apa bini hang ni. Dia main aku tu. Dia main dada nak ketat, dia main tak orang cakap dengan orang. Dia jadi gitu. Allahu Akbar. Anda nampak dah? Ada kes yang macam ni. Hak satu perangai, hak orang tua ni satu perangai. Hak satu perangai dia pun nak jaga bini dia juga. Sayang kat bini, tak percaya kat bini, nak percaya kat siapa? Boleh faham tuan-tuan? Dia duduk jegil mata pasal apa? Oh, kita kalau kena uji macam ni tuan-tuan tahulah macam mana. Kena uji macam ni kita tahulah. Kira mai semayang maghrib ni orang pakat bagi salam apa semua, dia duduk rakaat pertama duduk berdiri tak turun-turun. Duk fikir tengok habis dah. Habis dah. Sakit kepala punya pasal. Allah wal a'yazu billahi min zalik. Boleh faham tak? Kita minta ke Allah jangan Tuhan uji kita macam ni. Tuhan uji kita macam ni sakit kepala ni. Dengan sakit kepala tempat kerja sebab saya, dengan sakit kepala dengan kawan-kawan sebab saya, sakit kepala dengan bini, dengan anak-anak, dengan Allah, dengan keluarga apa sakit kepala. Takut apa? Dia mula main tawak kepada pak dia, kita takut macam tu. Kan? Tak percaya kat bini pun, bini duk main habaq betul-betul. Bini duk jaga. Kita duk kalut dengan kerja. Bini duk jaga pak mentua kita ni. Tuan-tuan, nak buat macam mana lagi? Kita nak jaga pun siapa nak pergi kerja? Ya Allah. Muslimin dan muslimat antara mati Allah. Baik, tuan-tuan, dia kata apa di sini? Dia kata orang tua yang berzina, dia adalah tua lepas tu duk gila betina pula tu yang dimasukkan di sini. Maka ia sangat diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nanti akan seksa dia teruk. Kan? Saya pernah cerita kepada tuan-tuan, saya pergi masjid salah satu masjid di seberang tu. Dia berkata di tengah-tengah padang ada karaoke untuk orang tua pula ada. Ada karaoke untuk orang tua. Dia berletak satu perempuan duk jaga minum air apa semua ni. Lepas tu nanti mai lah motor kok jalan batas ban tu. Kan? Turun orang tua tu kira tak dan nak tungkat mutu, badan duk bergedik apa ni. Oh, yang kata panggil Pak Maon tuan-tuan sekalian. Oh, tak boleh belah punya panggil Pak Maon. Dia nanti turun tongkat tak ada nak buh lagi. Bubuh tak kena, dia luncuk masuk dalam tu ya. Payah kat motor ni. Kawan duduk tunggu noh. Turun jalan dengan bubuh selok pentelon dia, dengan apa, dengan baju baru turun. Abang mai dah. Abang tuan-tuan sekalian. Kok belah Sungai Burung orang panggil Tok Nyang, pipi sana dia panggil abang. Abang ni kira badan jadi sado balik ya. Allahu Akbar, semua tu karut nah. Bukan kata di sini, di tempat saya buat dah. Kan belah Kedah tu buat dah, orang duk abang tu tengah tu depa buat karaoke abang tu tengah tu. Hak mana duk pi ni duk fikir abang kami ni lepas maghrib kami tak tahu nak pergi tang mana. Depa kata apa tu? Pasal tu kami main tang ni. La ilaha illallah. Sikit punya banyak masjid duk buat kuliah apa semua hang tak pi, tiba-tiba hang duk pi tempat tu kata tak tahu nak buat apa.
Ya Allah, boleh faham tuan-tuan? Oi, huduh lah. Kalau orang tua-tua duk ada kat tepi jalan lagi, duk minum teh lagi, orang kelang kabut duk mai ke masjid, huduh lah. Tempat mereka ni sepatutnya duduk lah. Dia bukanlah kata hak tua-tua di masjid dah. Maknanya wajarnya macam tu. Jadi tuan-tuan, pekat-pekat peringatlah diri kita dan kita peringat kawan-kawan kita. Hak mana duk ada kat tepi jalan lagi, habang dia jomlah kita balik. Hampa tak pergi masjid pun terseduk kat tepi jalan, orang duk tengok, hampa pergi duduk dalam rumah. Yang tu lah kita pesan. Berani tak berani tuan-tuan? Tuan-tuan lah, saya nak balik Penaga dah kan. Tak duduk balik pulau dah. Duduk balik pulau boleh ada pergi rumah, pergi pangkat apa nama bumbung rumah saya lah, tak ada apa dah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lepas tu dia kata apa? Yang keduanya, orang yang fakir, yang membesarkan diri dia pula dah lah miskin, lepas tu sombong pula. Sembang ni semua benda dia nak sembang, tapi tak ada apa pun dekat dia. Iaitu seorang yang tiada memiliki di dalam tangannya apa sesuatu, harta tak ada pun, tetapinya buat membesarkan diri atas orang-orang, tapi sembang tu kemas. Kan? Tak ada apa pun. Tengok dia pun naik motor pun magat pun hilang dah. Kan? Naik motor, naik kereta pun tengok road tax 6 bulan punya tak renew road tax. Kita tahulah kata dia ni. Tapi sembang tu, tang mana rompi semua dia ada. Cara sembang tu. Hei, duit apa? Prihatin ke apa? Duit prihatin tak masuk, paling hinyak dia. Tapi duk sembang tu, saya ni dulu lah nak cerita bagi tanah belah tu semua pak saya punya. Oh, betul lah ni pak saya jual kat Cina sampai apa pun tak ada kat saya. Padang muka hang. Tak ada apa, duk sembang kemuh gitu, tapi tak ada apa pun. Betul sekalian, ni orang macam ni. Allah Ta'ala cukup tak suka. Bukan dekat manusia dengar pun tak suka. Tuhan lagi tak suka kepada orang yang macam ni. Dia kata apa di sini? Dia kata buat besar kepala, sombong, dia kata, maka ia akan diseksa oleh Tuhan yang sangat-sangat. Dah lah tak ada harta apa, miskin pula, semayang pun tak mau, puasa pun tak mau, hang duk kira jadi semak dalam masyarakatnya. Banyak tuan-tuan sekalian, kat belah kita ni. Ni kasar ni. Pasal kita duk nampak selalu. Waktu subuh, orang kelang kabut duk pergi semayang subuh. Dia tak berasa apa. Dia dah tak larat. Dia dah tak ada apa. Duk pergi honggak kedai orang minta suruh buka nak minum kopi punya pasal. Orang kalut pergi main subuh tu. Di mana Ustaz? Jangan duk tanya tang mana. Yang penting PM tepi kalau nak tahu. Oh tuan-tuan, sedap balon balik pulau kita tak duduk sini dah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lepas tu dia kata apa? Yang ketiganya, orang yang kaya, yang zalim. Orang yang kaya, yang ada harta, lepas tu zalim pula. Iaitu seorang yang ada mempunyai harta dan wang. Dia ada duit, dia ada harta, tetapinya buat langgar apa kepunyaan orang. Dia rampas menggunakan kekayaan yang ada pada dia. Dia rampas. Dia kata tanah ni aku nak juga. Kata tak boleh, kami tak boleh nak jual. Tak apa, hamba tak mau jual, tak apa. Aku dah minta gambar, hamba tak mau, hamba jaga. Aku akan buat cara macam mana pun aku nanti akan dapat tanah hamba. Dia rampas dengan kekuasaan yang ada pada diri dia. Dia menzalimi orang, tuan-tuan. Cerita dia macam ni. Dan dia kata apa di sini? Sekiranya orang yang bekerja kepadanya, maka dipegangnya upahnya dan ditangguh-tangguhnya membayarnya. Banyak dah jadi lagu tu. Dia satu orang, dia ada buat dapat projek apa-apa ke, kontraktor ke apa ke, minta maaf kalau ada di sini, kontraktor lain yang kita cerita ni. Dia sudah panggil pekerja dia ni semua orang asing. Dia panggil ramai pekerja dia ni. Lepas tu dah buat projek dia dah siap semua dah. Dia tahu kata setiap pekerja ni tak ada permit pekerja. Dia sudah pergi telefon immigration, pok-pok ni mai lari pergi habis pekerja dia. Dia tak bayar duit pekerja dia, dia simpan dekat dia. Walaupun hang dapat hasil titik peluh depa, tapi Tuhan nanti takkan lepaskan hang. Boleh faham tak sekalian? Banyak berlaku macam tu. Allahu Akbar, tabarakallah. Kan? Macam mana kita tengok. Jadi saya dengar kawan lah sembang cerita dengan saya bab penguatkuasa ni. Kawan waktu duduk penguatkuasa dulu, ada satu budak perempuan daripada Baling ke mana ni, budak-budak sekolah, dia sudah lari daripada rumah. Bila dia lari daripada rumah, yang bela dia ni tuan-tuan sekalian, dia jumpa dengan geng-geng maknyah ni. Hak maknyah ni kerja di kelab-kelab malam ni. Jadi budak perempuan ni dia teringin nak kerja macam depa. Pasal handphone ada, duit pun ada, dia jadi nak macam tu. Jadi maknyah ni pun kata tak apalah, nanti kami bawa hang pergi ke kelab malam kami ni, duduk sekali dengan kami. Bila pergi kelab malam tuan-tuan sekalian, rupanya polis sudah ambush. Polis damai buat operasi. Buat operasi apa semua, kena tangkap lah budak ni, bawa homok apa semua ni.
Jadi nak kena lepas, nak kena jamin dia tu, nak kena duit. Bila nak kena duit, siapa yang jamin? Tokek kepada kelab malam tu sudah pergi jamin dia. Bila tokek kelab malam tu sudah pergi jamin, maka dia nak bayar balik ke tokek tu nak buat macam mana? Dia kena bekerja dengan tokek tu. Nampak cara dia ikat tu sekalian. Padahal rupa-rupanya bila cek balik, tokek ni lah yang telefon supaya mereka mai buat rush dan operasi di kelab malam dia. Pasal nak jerat kawan ni. Oh, perangai. Macam-macam manusia lah ni tuan-tuan. Tersilap langkah, terjeratlah kita. Jaga elok. Okey, baik. Dan dia kata apa? Ataupun dia kata atau dipotongnya dan diambilnya gaji mereka itu setengahnya dan dikatakan kerja tak baik ataupun lainnya. Dia sudah ambil setengah. Bila kawan tu kata gaji saya mana? Dia kata hang malas buat kerja, sedangkan kawan ni buat kerja betul. Hang buat takat kerja 2-3 hari, lepas tu hang nak minta gaji, ambil kat hang sikit sudah. Hak lebih tu dia simpan dekat dia guna untuk dia. Yang ni perangai yang tak elok dan Allah Subhanahu Wa Taala amat benci golongan ini. Baik, seterusnya tuan-tuan sekalian, kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis yang sahih. 3 golongan yang dibenci oleh Allah, 3 golongan yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan kita duduk dalam 3 golongan yang dirahmati oleh Allah dan Tuhan hindarkan kita daripada 3 golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas ni dia akan main satu tajuk mengenai bab yushikul furat yahsiru an kanzi min dhahab. Yang ni sungai Furat. Sungai Furat di mana tuan? Di Iraq. Di Iraq ni sungai Furat. Yang mana sungai Furat lah orang pakat duk bergaduh, orang pakat nak orang kata nak rampai sungai Furat tu. Tuan-tuan perasan tak? Dalam tahun ni juga kita pernah dengar seorang general daripada Iran yang bernama Qasim Sulaimani telah dibunuh oleh tentera Amerika. Perasan tak? Pernah dengar itu? Tuan-tuan, ada cerita di sebaliknya. Rupa-rupanya orang-orang barat ni daripada kaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kita lagi. Nabi habaq ni, tadi saya habaq secara sepetiah lalu. Nabi habaq apa? Nabi kata di sungai Furat itu, apabila air dia makin lama makin kering, maka di sana akan ada perbendaharaan ataupun akan ada emas yang begitu banyak berada dalam sungai tu. Jadi lah ni pakat orang politik pakat duk attack dah tempat tu, pakat duk cari dah kawasan tu. Jadi hak mana yang menghalang depa untuk depa nak masuk, depa nanti akan bunuh. Pasal apa? Depa duk nampak dah benda apa yang duk ada dalam sungai tu. Dan benda ni telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Insya-Allah tuan-tuan, umur panjang insya-Allah, bulan depan kita akan cerita apa kisah di sebalik yang dikatakan sungai Furat tu kepada tuan-tuan sekalian insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.